Hai guys, welcome to back channel Hati Pandai Official. Jangan lupa di like, subscribe dan komen serta share video ini kepada rakan-rakan anda. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai tanda semangat kepada diri saya dan menjadikan saya lebih semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat kepada anda semua. Minta maaf jika ada tersalah bicara. Sekian, terima kasih dari saya. Selamat menonton. Bye-bye. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sebelum kita mulakan video, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share video ini, dan komen apa pandangan anda tentang video ini atau pendapat anda tentang video ini. Sebelum kita mulakan video, marilah kita berdoa. Doa belajar, okey? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afti' alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi hari ini saya akan membahaskan subjek sejarah tingkatan 2 ya. Baik, sejarah tingkatan 2. First time kan ada yang murid-murid ni, mungkin ada murid-murid di luar sana yang membahaskan di YouTube channel mereka tentang sejarah tingkatan 2 ni lah. So kita fokus pada sejarah tingkatan 2, bab 1 yang saya akan beritahu anda, iaitu Kerajaan Alam Melayu. Sejarah tingkatan 2, bab 1, Kerajaan Alam Melayu. 1.1, konsep Alam Melayu. Pengenalan. Okey, Alam Melayu terdiri daripada gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Okey, konsep Alam Melayu ini boleh dilihat dari sudut geografi, bahasa dan budaya. Okey, dari segi geografi, terdapat pelbagai pendapat tokoh-tokoh tempatan dan luar negara berkaitan aspek geografi ni ya, geografi Alam Melayu. Tokoh-tokoh ini telah mengemukakan pandangan hampir sama dari aspek geografi Alam Melayu. Okey, tokoh konsep Alam Melayu yang pertama ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. Dia adalah ahli arkeologi. Alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, seterusnya New Zealand, Kepulauan Pasifik dan sehingga ke Taiwan. Tokoh kedua ialah Abdul Hadi Haji Hassan. Dia adalah ahli akademik. Okey, dia di sini dikata Alam Melayu merupakan satu lingkungan geografi yang luas meliputi kepulauan Melayu hingga ke selatan Thailand.
Ketiga, Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein. Okey. Dia adalah ahli bahasa dan kebudayaan. Dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar. Seterusnya segenting segenting Kre. Okey, Malaysia ni lah kita duduk ni. Indonesia, Brunei dan Filipina. Okey. Keempat, Alfred Russel Wallace. Dia adalah sarjana barat. Dia adalah sarjana barat. Kepulauan Melayu meliputi tanah Melayu, Tenasserim dan kepulauan Nisbo, Filipina, dan kepulauan Solomon hingga Papua New Guinea. Okey, tokoh yang seterusnya adalah Profesor Dr. Ding Cho. Dia adalah pengkaji. Dia adalah pengkaji manuskrip Melayu. Dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, selatan Thailand, dan di Filipina. Dari segi bahasa pula, tadi dia ada kata konsep alam Melayu ni. Konsep alam Melayu ni ada 3, iaitu bahasa, budaya dan bahasa, budaya dan geografi. So kita pergi ke bahasa. Seterusnya bahasa Melayu tergolong dalam bahasa Austronesia, yang merupakan antara 200 bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Tokoh konsepnya adalah yang pertama, Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar. Dia adalah tokoh bahasa. Yang bahasa serumpun di alam Melayu mempunyai berkaitan dengan bahasa etnik. Bahasa etnik peribumi. Seterusnya, persamaan ini boleh dikenal pasti melalui kata-kata tertentu. Apabila membuat perbandingan bahasa serumpun ini terdapat pertalian kekeluargaan
bahasa-bahasa ini dengan bahasa Melayu. Seterusnya, yang kedua, tokoh kedua ialah Sultan Takdir Ali Sabana, ya. Okey. Dia adalah tokoh bahasa juga. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Bahasa Melayu digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Okey. Sifat orang Melayu yang gemar, sifat orang Melayu yang gemar belayar telah mengembangkan lagi bahasa Melayu. Okey, yang kedua, pandangan tokoh pula. Pandangan tokoh ini menunjukkan bahawa bahasa di alam Melayu adalah serumpun. Okey, adalah serumpun dan bentar. Adalah serumpun dan mempunyai persamaan bunyi sebutannya. Okey. Sebenarnya kita pergi kepada budaya. Okey. Budaya, ya. Okey, budaya pula. Okey. Penduduk di alam Melayu mempunyai budaya serumpun yang merangkumi bahasa dan tulisan, persuratan, struktur sosial. Seterusnya apa lagi? Kesenian, kepercayaan dan adat. Okey. So, tokoh konsep dia adalah yang pertama adalah Datuk Aziz Deraman. Dia budayawan. Okey. Sejak awal lagi budaya di alam Melayu ini telah berkembang maju dengan munculnya beberapa kepandaian tertentu dalam bidang kesenian. Okey, seterusnya antaranya termasuklah pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri. Kedua-dua kepandaian ini merupakan ciptaan asli. Okey. Di alam Melayu lah. Okey, seterusnya nilai-nilai serumpun wujud dalam masyarakat alam Melayu, terutamanya gotong royong. Terutamanya apa? Gotong royong. Okey, dalam aspek seni dalam aspek seni persembahan pula, okey, munculnya wayang kulit di Kelantan dan Pulau Jawa. Okey. Seterusnya, walaupun penduduk alam Melayu kini dibahagikan kepada beberapa buah negara, tetapi ikatan keserumpunan bahasa dan budaya masih kuat dalam kalangan penduduk di alam Melayu. Okey. Di video seterusnya, okey, insya-Allah di video seterusnya saya akan beritahu anda tentang kewujudan kerajaan di alam Melayu. Kewujudan di alam Melayu. Di video seterusnya lah, ya.
Okey, sampai sini saja video kita pada kali ini. Jangan lupa ditekan butang like, subscribe dan share video ini.